Nak pergi pula pada bab berbuka. Kualiti berbuka yang Nabi kata disegerakan. So bagi kita yang ini, kalau kadang-kadang kita terlewat ketika berbuka tu, make sure selepas ini kita seawal mungkin. Maknanya azan terus makan. Jangan bila-bila dah bunyi macam tu dia dah makan bila dia dah smart, dia dah pedas. Itu bukan awal, tu gelojong Ataupun pukul 6 petang dia dah standby keripak dalam mulut, orang azan dia turun telan. Okey So maknanya start je azan dia kena terus makan. Malah makruh bagi ibu-ibu especially yang dia tengah siapkan barang ataupun hidangan kat meja, tiba-tiba orang dah azan, dia sibuk keluar hilir keluar dapur Kalau boleh kena makan, jamah dulu. Apa yang dipresent atas meja tu okey tak apalah, cuma yang mana yang tak sempat kena makan dulu. Makruh. Malah orang yang traffic jam pun make sure ada benda dalam kereta dia supaya dia boleh makan. Ustaz, saya tak ada apa Ustaz dalam kereta. Jadi orang kata kalau dah azan kita korek hidung. Takut makruh kan, takut makruh melewatkan berbuka. Saya kata korek hidung tak batal. Jadi caranya macam mana Ustaz? Korek jumpa makan. Yang tu baru dapat pahala menyegerakan berbuka. Macam-macam pun. Jadi standby lah, ada mineral water ke, ada gula-gula ke, ada kurma, standby dalam kereta Itu menyegerakan berbuka. Saya nak express ni sebab masa kita tak banyak. Saya nak tekankan dalam bab tarawih, sebab tarawih ni cukup special. Orang yang tak semayang waktu pun dia akan semayang tarawih. Kan? Sebab dia special. Kita pun tak tahu sebab apa Memang tarawih ni memang special, satu tarikan yang agak luar biasa, orang akan buat. Minimum 8 rakaat lah. Kalau dibuat 2 rakaat tu bid'ah lah. Tapi tak kisah, dia tetap juga akan dapat pahala walaupun dia sembahyang 2 rakaat, sebab dia membangunkan malam dia. Berarti dia bangun pada waktu malam, dia celik dengan beribadat, itu dipanggil membangunkan malam. So sekurang-kurangnya walaupun dengan baca Quran ataupun tak sempat tarawih sekalipun, tetapi dia buat benda baik pada waktu malam selepas isyak, itu dikira membangunkan malam Ramadan. Dalam bab tarawih, okey, kita nak kualiti dalam bab tarawih. Adakah dengan import imam Mekah berkualiti tarawih kita? Hari ini trend kita import imam daripada luar negara, bayar puluh-puluh ribu, daripada Mesir, daripada Syria. Adakah dengan import imam-imam luar ni tarawih kita berkualiti? 2 saat di sekarang belum tentu tapi mungkin adalah sikit kualiti, mungkin Contoh kalau di Kebun Baru di setiap tahun dia import imam Mekah bukan imam Masjidil Haram imam Mekah. Ingat kadang-kadang keluar reporter dalam reporter dia buat dalam statement paper, dia kata imam Masjidil Haram. Sebenarnya bukan imam Masjidil Haram, imam Mekah. Mekah tu luar, banyak lagi masjid lain. Okey, so maknanya bila imam Mekah sekalipun, dia bukan jaminan kepada khusyuk ataupun kualitinya tarawih kita. Sebab kadang-kadang dia faham apa yang dia baca, menangis-nangis dia baca, sebab dia membaca ayat azab, ayat kiamat, dia pun menangis. Kita menangis juga kerana imam tu tak rokok-rokok. Allah, aku ni dah legaul. Bila lah nak rokok, meleleh mata dia. Tahan sakit. Khusyuk tak khusyuk. Akhirnya kualiti tidak kualiti. So bukan jaminan imam yang datang dari luar negara sekalipun, dia bukan jaminan kualiti atau tidak kita punya tarawih. Cuma environment tu akhirnya rasa lain macam sikit bacaan dia dan seumpamanya. Ataupun masjid yang ada aircon, masjid yang kapet, sound system yang bagus, adakah itu jaminan kepada kualiti tarawih kita? Jawapannya tidak semestinya. Jadi jawapan yang tepatnya apa? Yang khusyuk. Tarawih yang khusyuk, tarawih itulah yang berkualiti. So maksudnya, kalau kita kata tarawih kita, ustaz kami dah tak faham apa imam tu baca, sebab imam tu dah baca panjang, kami dah tak faham. Okey, so dah hilanglah satu kualiti. Macam mana nak memberikan kualiti lain? Ada yang dia pun bawa Quran supaya apa yang imam tu baca dia pun boleh baca walaupun dia tak faham. Sekurang-kurangnya dia boleh menyemak bacaan tu. Okey. Jawapannya boleh, tak ada masalah. Jangan dia baca terjemah makruh membaca benda yang selain pada ayat Quran dalam sembahyang Jangan berterjemah, baca yang bahasa Arab tu. Untuk nak dapatkan kualiti alasan dia. Ataupun dia kata saya berzikir ustaz supaya fikiran saya tak merewang ke lain. So masa imam tu baca banyak panjang, daripada saya fikir ke lain, saya pun berzikir masa tu. Okey, tak ada masalah. Cuma yang berzikir kuat-kuat lah masa tengah sembahyang. Ni ajaran sesat mana pula. Okey. So apa lagi? Saya dah khusyuk dah ustaz, imam tu dah baca bagus, saya pun faham apa yang dia baca, cuma orang sebelah saya ustaz
Dia ni jenis baca kuat. Dah lah kuat, was-was pula tu. Dia baca Fatihah, dia ulang-ulang. Serang. Aku lempang juga. Sirah tu kata dia. Kita dah khusyuk, tiba-tiba environment orang sebelah pula yang tidak membantu kita. Yang jenis sedawa, daripada rakaat pertama asyik sedawa. Bau daging dan sebagainya. Tak payah tu. So etika benda-benda macam ni, kita kena ada ethics. Bila kita ibadat, kenapa kita tak nak ikut protokol ataupun etiket ibadat? Kenapa bila pergi hotel, bila pergi high table, bila pergi dinner tengah malam ikut protokol etiket yang sebenar, tapi kenapa bila masuk masjid surau tak nak ikut protokol tu? Dari segi cara berpakaian. Kenapa bila pergi high table kena pakai black suit, kita sungguh-sungguh yang tak ada black suit sanggup pergi beli? Kenapa ketika semayang tak nak buat benda tu? Sebab saya amat tekankan kualiti. Saya amat tekankan kualiti. Kalau motor lah, orang kata motor, saya kalau boleh nak motor tu memprofesionalkan ulama' dan mengulamakan profesional, supaya orang tahu protokol etiket dalam apa jua bidang. Kenapa kita dalam bidang sekular, dalam bidang keduniaan ni, sama ada jabatan pekerjaan kita apa sahaja, ikut standard, ada dipanggil apa, job spec, ada dia punya range dan sebagainya. Tapi kenapa dalam ibadat tak ada? Ibadat ni main ala-ala kadar je. Kalau boleh kena standardkan benda tu. So maknanya kalau perlu ada attire yang sebenar, perlu ada pakaian khas ketika sembahyang, perlu kita wajibkan benda tu. Sebab kita bila sembahyang tarawih, kita ada pilihan untuk pilih pakaian apa. Berbeza waktu kerja. Uniform ni yang kita pakai, kemeja ni yang kita pakai, so kemeja ni yang kita sembahyang. So itu tak ada masalah. Sama ada pergi sembahyang Jumaat di masjid, tak ada masalah pakai macam ni sebab kita tak ada pilihan. Itulah pakaian kita. Tapi kalau sembahyang tarawih, kita datang daripada rumah, so kita ada pilihan nak pakai pakaian apa. Sebab pakaian ni sebenarnya dia juga memberi faktor pengaruh kepada environment khusyuk tadi. Contoh saya tanya soalan, dalam banyak-banyak pakaian mana yang logonya dekat belakang? Anda ada 60 saat. Pakaian apa yang logo kat belakang? Biasa logo kat depan ataupun logo dekat tengkuk tu. Ini logo dekat belakang. T-shirt pun depan selalu. Kain plekat depan. Kain plekat. Gajah duduk. Ada tak orang pakai kain plekat logonya kat depan? Tak ada, logonya kat belakang. Ataupun jangan-jangan sekali logonya orang lipat dekat. Mesti dia akan setting baik. Betul? Apa fungsi logo letak belakang? Apa fungsi dia? Supaya orang baca. Bila waktu paling sesuai untuk baca? Masa semayang. Masa berjalan mana boleh, masa duduk lagi dah tak nampak masa semayang. Kita dah lah tak khusyuk. Imam baca apa benda dah tak faham, tiba-tiba tengok kain. Cantik dia punya belang-belang. Oh, kata apa dia tak boleh tarawih kita tak hilang kualiti. So maknanya selepas pada ni kita kena cuba revise, kita buat revision, kain sarung tu mana sesuai. Logo kita ikat dekat perut ke ataupun kita potong logo tu. Sebab dia memberi pengaruh tu, bahaya. Kita memberi fungsi kepada kita menyumbang kepada hilangnya khusyuk orang tanpa kita sedar. Dalam masa yang sama dia merupakan marketing strategi lah bagi pihak kilang. Kita sesim pun tak dapat, kita tolong promote je. Yang sesim pun kita tak dapat. Baguslah kilang buat macam tu, promosi. Kita yang menambah dosa dia sebab mengganggu khusyuk orang lain. So kain sarung tu perlu consider lah lepas ni, perlu ikat di perut kita. Okey. Banyak lagi benda lain. So penting standard. Bila kita nak sembahyang tarawih, Nabi kata kepada kita, bila kamu makan benda yang berbau, jangan datang ke masjid kami. Bawang putih, bawang merah, benda-benda yang berbau. So itu yang Nabi contohkan zaman dulu. So hari ini apa saja contoh yang boleh mengganggu orang lain kena tinggal. Ini akhirnya memberikan kualiti bukan hanya pada orang, malah kepada kita sendiri. Contohnya, bila kita sembahyang tarawih ataupun kita datang ke masjid bila jumpa orang ramai, kita diajar untuk interaksi, kita diajar untuk komunikasi dengan orang, sama ada mulut ataupun body language, bahasa badan. Apa sahaja kita angkat takbir. Betul bila kita belajar sembahyang mazhab Syafi'i, bagi orang lelaki dia kena paras telinga, kemudian ketiak kena buka, perempuan ketiak rapat, lelaki ketiak kena buka. Tapi bila dah tahu saf tu sempit, sebab sembahyang tarawih orang ramai, tak payah buka luas.
Simple je lah, ni dia nak juga macam tu kan. Dia nak juga yang dia letak takbir dekat sengit sikit tu kan. Orang dah sempit, dia duk menyiku orang sebelah. Kita hot je aku, kita hot je, dia ni apa hal lah duk menyiku-menyiku bertadi. Akhirnya, tak apa, tayat akhir tu aku balas. Dia balas tayat akhir. Bila dia balas tayat akhir? Dia pergi himpak ibu jari kaki. Dia semayang tayat akhir, rukun semayang, iaitu duduk tayat akhir kan, betul kan? Duduk tayat akhir tu rukun semayang kan? Yang keberapa rukun semayang? Duduk tayat akhir? Yang ke berapa? 13. Betul 13? 12, okey, 12. Betul yang ke-12? Okey. Okey, yang ke-9. Yang ke-9 punya Ustaz, yang ke-12 punya. Jawapannya yang ke-9. Duduk tayat akhir yang ke-9, membaca tayat akhir yang ke-10, selawat kepada Nabi yang ke-11, memberi salam yang ke-12, tertib yang ke-13. Ini bid'ah belaka ni. Okey. Duduk tayat akhir itu memang rukun. Cuma duduk itu sekurang-kurang minimumnya duduk macam tayat awal pun dah okey dah dipanggil tayat akhir dah. Cuma untuk membezakan tayat awal dan tayat akhir lah bacaan tu So duduk tu okey, duduk tayat awal pun tak apa, ataupun duduk antara dua sujud okey. Cuma sunat dalam mazhab Syafi'i especially kena duduk tawarruk, yang duduk bersimpuh tu kan, yang menyengit tu. Kalau saf dah sempit, space tak cukup, perlu tak kita nak duduk macam tu? Ataupun orang yang ada sakit kaki, tak perlu. Sebab saya ada perasan orang yang sakit kaki, memang dia tulang belakang sakit, memang kita tengok dia rokok boleh macam, tiba-tiba tayat akhir dia nak duduk macam tu. Akhirnya dah macam ni dah. Dia terpaksa menongkat dekat belakang. Macam tu. Macam baik tak buat macam tu. Dah macam ulit mayang ketika tayat akhir tu. Kerana dia mewajibkan dirinya tayat akhir mesti duduk macam tu. Sedangkan tak. Sekurang-kurangnya minimum dia kena duduk macam tayat awal pun okey. Cuma disebabkan tidak ada ilmu tadi, maka menghilangkan kualiti semayang dia. Yang kita paling takut batal semayang tu sebab kiblat dah lari. Sebab paksa juga diri duduk tayat akhir yang menyengit macam tu. Yang teruk lagi, yang jenis duduk tayat akhir tak ada break. Tahu tak ada break? Dia bangun sujud, orang bangun tu perlahan-lahan, setting alignment, lepas tu baru duduk perlahan-lahan. Ini tak, dia bangun tu terus berdebuk. Berat badan dia 100 kilo. Berat badan 100 kilo, dia pergi himpak ibu jari orang sebelah. Orang tu ada cekam pula. Macam tak menggeletar tangannya baca tayat. Sebab tahan sakit, kita himpak kaki dia. Akhirnya dengan kita hilang khusyuk, dengan dia pun hilang khusyuk. Ada kualiti? Tak ada. So benda-benda yang simple macam ni yang kadang-kadang orang terlepas pandang, yang akhirnya membantu menyumbang kepada hilangnya khusyuk. Bila khusyuk tak ada, orang yang datang ke masjid surau, especially yang buat ibadat-ibadat ni, dia perlu tahu beberapa suluk belok perkara ni, supaya dia first thing first, dia tahu mana yang utama, mana yang boleh dikurangkan. Priority tu dia kena tahu. Betul kena buat benda yang wajib dan kena tambah aksesori yang sunat. Cuma ada ketikanya yang sunat-sunat kalau perlu tinggal kan? Kalau perlu, tapi kalau boleh buat teruskan, tu lagi bagus. So benda inilah sebenarnya yang memberikan nilai ataupun kualiti kepada ibadat kita. So setiap satu yang kita buat, kita boleh cuba nilai dari segi standard berapa persen. Sebab tu kita kata orang yang ada ilmu, kita nampak dia buat tu simple je, tapi sebenarnya itu lebih bernilai daripada kita yang kadang-kadang tak study dan buat kerana adat. Akhirnya takut kita menyusahkan diri kita. Sedangkan ada cara lain yang lebih memudahkan. Betul kan? Contoh, banyak contoh. Contoh macam ni, kita masuk shopping kompleks. Dah tahu masa dah nak habis dah, semayang Zuhur dah nak habis waktu, dah nak masuk asar. Tahulah shopping kompleks kan suraunya sempit. So tempat wuduk ada 2 paip je. Tiba-tiba semua orang beratur. So yang duduk depan tengah ambil semayang pula tak tahu mana sunat mana wajib, waktu dah nak habis. Dia sibuk berkomo, sibuk basuh tangan, sibuk masuk air dalam hidung, sibuk basuh 3 kali. Sebab itu yang dia tahu mesti buat. Sedangkan dah tahu masa nak habis, ambil yang wajib je lah. Betul? So kita fleksibel. Bila kita fleksibel, kita jadi mudah sebenarnya.
Kita dah flight dah nak apa dibaca dah ni. Kita tengah semayang. So dah tahu nama kita dah kena panggil. So masa tu kita tinggalkan apa yang sunat barangkali. So masa tahiyat akhir mungkin kita baca yang wajib je. Sampai selawat Nabi cukup tu bagi salam. Tak payah baca sampai la fil alamin innaka hamidum majid. So dia akan jadi memudahkan hidup kita. So jadi berkualiti daripada kita baca laju sebab nak force diri kita untuk habiskan ayat tu, baca laju tanpa kualiti. So maknanya ilmu tu cukup penting. So dalam bidang kualiti ini tidak boleh tidak ilmu lah perkara utama bagi membezakan antara ibadat kita dengan ibadat orang jahil. So saya tekankan perkara kualiti ni kenapa? Sebab kita dah berada pada separuh akhir nak menuju kepada final peringkat akhir Ramadan. So amat rugi kalau kita buat benda yang sama sebagaimana awal Ramadan hari itu. Sebab kita takut kita juga akan tersingkir pada peringkat akhir atau final nanti. Sebab kita buat benda yang ala kadar saja. So kalau boleh kita nak, sebab kita yang best of the best, bila duduk di final mesti yang terbaik. So apa saja yang kita buat mesti ada nilai. Ya. Boleh tu setakat ni. Kita buka soal jawab lah kalau ada soal jawab. Kalau tak ada lagi bagus. Faham dah semua ni ya? Kalau faham boleh balik dah. Cuba. Ada soalan? Ya, sila. Kalau ada soalan. Tak ada balik. Okey. Silakan.